Assalamualaikum, Alhamdulillah bertemu sekali lagi dalam channel saya Hakimi Al-Mansuri. Jutaan terima kasih sahabat-sahabat sudi menonton, komen, like, share dan subscribe channel ini. Kepada sahabat-sahabat yang baru jumpa, baru kenal channel ini, selamat datang saya ucapkan. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya insya-Allah. Alhamdulillah, dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat satu kisah. Bagaimana orang-orang Yahudi ini selama ini mereka telah melakukan sangkaan jahat kepada Sayyidina Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini kita boleh tengok dalam peristiwa Asbabun Nuzul. Antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Ketika itu orang-orang Yahudi bertemu dengan Nabi SAW. Mereka bertanyakan tentang kitab Taurat. Maka Rasulullah SAW jawablah tentang kitab Taurat berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sampai satu ketika itu mereka tanya pendapat Nabi tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka jawab Nabi SAW, Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihissalam ini seorang Nabi. Maka bila mereka dengar kata Rasulullah sebut Nabi Sulaiman ni seorang Nabi, terus mereka menafikan. Mereka kata apa? Hampa dengar ni Muhammad ni telah mencampur adukkan antara yang hak dan juga yang batil. Maksud dia apa? Mereka nak kata apa? Hak tadi betul dah duk cerita pasal kitab Taurat. Tiba-tiba mai dekat Nabi Sulaiman, Muhammad kata Nabi Sulaiman ni seorang Nabi. Sedangkan sahabat-sahabat Yahudi selama ini, mereka telah menyangka bahawa Nabi Sulaiman ini seorang pengamal sihir. Oleh kerana inilah sangkaan jahat mereka kepada Nabi Sulaiman selama ini, maka turunlah ayat yang ke-102 dalam surah Al-Baqarah, iaitu Allah Ta'ala nak membersihkan semula nama Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan katanya, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Dengan maksud, dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, iaitu tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, iaitu yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, orang-orang Yahudi suatu ketika dahulu selepas daripada kewafatan Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka telah menyangka, telah mengatakan, telah menuduh Nabi Sulaiman ini sebagai pengamal sihir. Sahabat-sahabat tahu tak kenapa mereka boleh kata Nabi Sulaiman ni pengamal sihir? Maka dalam ayat ini, para ulama tafsir berbeza pendapat lah. Ada banyak versi cerita bagaimana orang-orang Yahudi ini boleh menyangka, boleh menuduh Nabi Sulaiman ini sebagai pengamal sihir. Sedangkan berat sahabat-sahabat tuduhan orang yang mengamalkan sihir. Kerana orang yang mengamalkan sihir ini boleh jadi kafir. Wal'iyadzubillah. Tiba-tiba mereka boleh tuduh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Antara pendapat yang boleh saya sebutkan kenapa orang-orang Yahudi ini boleh tuduh Nabi Sulaiman sebagai pengamal sihir, setengah pendapat ulama tafsir menyebutkan pada zaman dahulu, iaitu pada zaman Nabi Sulaiman lah, ataupun sebelum daripada itu, jin dan juga syaitan ini, mereka boleh dengar tentang perkara yang gaib. Maksudnya, mereka naik ke langit dan mereka dengar sebarang khabar-khabar perkara yang akan berlaku suatu hari nanti. Jadi, mereka boleh dengar ketika mana khabar-khabar itu diterima oleh para malaikat. Mereka curi-curi dengar. Kemudian, syaitan dan jin ini, mereka akan turun ke para nujum, para penenung nasib ini, bagi tahu kata sekian-sekian perkara. Dan benda itu memang betul berlaku. Maksudnya kata apa? Tok nujum ni, konon-konon dia ada kuasa lah. Hang mati bila, hang buat apa, semua dia tahu. Sebab benda ni syaitan yang pergi khabarkan kepada tok-tok nujum ini. Syaitan ni pula, mula-mula dia ceritalah benda betul. Lama-lama bila tok nujum zaman itu percaya kepada syaitan ini, maka mereka mula menambah-nambah cerita. Satu khabar mereka tambah sampai 70.
khabar. Ini antara pendapat ulama. Bila mana Tok Nujum ni dah dapat kepercayaan orang-orang Bani Israel ketika itu, akhirnya Nabi Sulaiman AS mengetahui tentang perkara itu. Nabi Sulaiman pergi kutip seorang-seorang, ambil buku sihir yang ditulis oleh Tok Nujum ini, hasil daripada khabar dari syaitan dan juga jin masa itu. Kemudian Nabi Sulaiman ambil buku-buku sihir itu, Nabi Sulaiman tanam di bawah singgah sana Nabi Sulaiman ketika itu. Maka tak ada siapa yang tahu, cuma yang tahu masa tu syaitan. Syaitan ni dia tahu Nabi Sulaiman tanam dekat bawah singgah sana Nabi Sulaiman tu. Cumanya syaitan ni dia tak boleh nak pergi dekat dengan singgah sana Nabi Sulaiman tu. Kalau dia pergi, syaitan dengan jin ni akan terbakar. Dan bila mana Nabi Sulaiman wafat, maka syaitan dengan jin ini mereka bersukaria. Kerana memanglah dulu masa Nabi Sulaiman hidup, mereka ni duduk bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni kalau dengan jin, dengan syaitan ni, Nabi Sulaiman suka bagi buat kerja berat-berat. Jadi mereka ni orang kata apa, bahasa dia bara lama dah lah dekat Nabi Sulaiman ni. Bila Nabi Sulaiman wafat, maka mereka pun seronok. Berlalulah masa demi masa, syaitan dan jin hak hidup lama ni, mereka ni lah pergi cerita dekat Bani Israel. Mereka kata apa, hampa tahu tak, Nabi Sulaiman dia ada simpan satu harta yang takkan habis digunakan. Jadi Bani Israel ni pun rasa seronok lah. Apa dia? Dia pun nak tahu ni. Kemudian syaitan ni pun, hak kata menyamak manusia ni, dia pun bawa lah ke singgah sana Nabi Sulaiman. Dia kata, Nabi Sulaiman dia ada tanam satu peti kat bawah singgah sana dia tu. Hampa korek lah. Syaitan dia suruh manusia Bani Israel yang korek. Dia tak berani korek. Sebab dia tahu kalau dia pergi lagi, dia terbakar, dia takut. Wallahualam, adakah selepas Nabi Sulaiman wafat, mereka masih terbakar ataupun tidak? Tapi oleh kerana takut, dia duduk jauh. Dia suruh manusia Bani Israel saja yang korek. Kemudian Bani Israel tanyalah, awak hang duduk jauh, mainlah sekali dengan kami korek. Dia kata, tak apa, aku duduk sini tak apa. Hampa cari. Kalau tak jumpa, hampa boleh bunuh aku. Ini antara kata-kata dia kepada kaum Bani Israel ketika itu. Tapi nak habaq kata bukan semualah. Ada sebahagian kecil yang tak percaya dengan khabar daripada syaitan tu. Kemudian bila mereka cari, mereka korek, mereka jumpa buku-buku sihir. Kemudian ketika itulah syaitan-syaitan ini mengatakan bahawa hampa tengok Nabi Sulaiman yang hampa duk agungkan sebagai Rasul, sebagai Nabi ni sebenarnya seorang pengamal sihir. Dan hampa nak tahu tak, ini kata-kata syaitan yang menyebabkan Bani Israel ketika itu percaya dan sangka kepada Nabi Sulaiman dengan sangkaan yang jahat. Syaitan tu kata apa? Hampa tahu tak, selama ini dia duk perintah kita, duk perintah jin dan syaitan, duk perintah manusia, boleh naik angin dan sebagainya. Hampa tahu tak, semua ni dia buat kerana buku sihir ini. Dia perintah kita selama ini sebab dia mengamalkan sihir ini. Bukan dari Allah Ta'ala, tapi dari sihir ni. Tu yang Allah Ta'ala kata tu, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينَ. Mereka ni mengikut apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan ini tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Sebab itulah mereka percaya selama ini Nabi Sulaiman adalah seorang pengamal sihir. Ni sahabat-sahabat perangai bangsa Yahudi ni. Dengan Nabi mereka sendiri, mereka boleh kata seorang pengamal sihir. Bermula daripada situ, mereka kata Nabi Sulaiman ni bukanlah seorang Nabi yang ada mukjizat, tetapi hanya seorang pengamal sihir. Maka sampai ke hari inilah, wallahualam kan macam mana, tapi masa zaman Nabi itu, Nabi menafikan, maka turunlah ayat ini, وَمَا كَفَرَ Sulaiman. Allah Ta'ala menafikan, tidaklah Nabi Sulaiman itu seorang yang kafir, iaitu yang mengamalkan sihir. Allah Ta'ala menafikan, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, iaitu yang mengamalkan sihir. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ. Depa tu, syaitan-syaitan tu ajak kaum Bani Israel ketika itu mengamalkan sihir. Maka sebab itulah Bani Israel ataupun Yahudi ni terkenal dengan orang yang kuat mengamalkan sihir daripada sihir zaman-zaman dululah sampai lah ni. Mungkin wallahualam kan, kita tak tahu. Tapi nak habaq kata ayat 102 ini telah membersihkan nama Nabi Sulaiman, dan dengan sebab itulah mereka tak puas hati kepada Nabi SAW bila mana Nabi kata Nabi Sulaiman ini seorang Nabi. Maka sahabat-sahabat, inilah antara sebabnya, walaupun ada lagi pendapat-pendapat yang berbeza kata ulama, tapi makna dia hampir sama. Nak habaq kata orang Yahudi jahatnya mereka ini, mereka boleh sangka jahat kepada Nabi Sulaiman AS seorang pengamal sihir. Maka sahabat-sahabat, janganlah kita jadi seperti Bani Israel.
Kita jadilah seperti para sahabat yang sentiasa menghormati Nabi, yang sentiasa beradab dengan Nabi, yang sentiasa mencintai Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak-banyak sudi menonton. InsyaAllah, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.